Ya Bani Adam. Ini kali yang keberapa ya Bani Adam dalam surah ni? Ya Bani Adam pertama ayat yang ke 26 kan? Ada sebelum tu. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Satu. Yang kedua ayat 27. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Yang ketiga ini ya Bani Adam khudhu zinatakum. Wahai anak-anak cucu Tok Adam, kita semua sampai ke kiamat. Khudhu dengan makna ambil dan pakai. Ambil dan pakai. Kalau kita tahu akhadha ya'khudhu khudh. Akhadha ya'khudhu khudhu. Ada kalimah ittakhadha, ni khudhu. Khudhu ambil, guna. Zinatakum perhiasan kamu. Zinah dengan makna pakaian yang menutup aurat. Zinah ni ialah pakaian yang menutup aurat. Zinatakum. Kata ulama, orang pakaian yang menutup aurat itulah yang dikatakan zina, hiasan. Kalau tak tutup aurat itu dikatakan qabihah, buruk. Mendedahkan aurat itu adalah satu qabihah, benda buruk. Buruk ni maknanya bukan sahaja pada pandangan kita, tetapi pada pandangan Allah ia adalah qabihah. Buruk ni bukan makna orang tak suka. Ada orang suka hak buruk kan, ada suka hak lama, tapi dia tidak ada zina. Kat mana nak ambil pakaian elok yang sempurna tu? Inda kulli masjid. Inda kulli masjid. Pada setiap kali ke masjid. Maknanya kita mari masjid ni kena pakai yang sebenar aurat, tutup aurat. Bukan bermakna pergi lain tak payah tutup aurat. Pergi masjid yang tutup aurat. Dah. Cuma masjid ni ambil yang lebih sesuai lah. Lebih sesuai dengan masjid dan nampak indah. Zinah. Zinah ni hiasan. Wa kulu washrabu. Wow. Dan makanlah serta minumlah. Jangan membazir. Israf. Wala tusrifu, larangan. Makan, minum, jangan membazir. Wala tusrifu. Sebab apa tak boleh bazir? Makan, minum ni. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu innallah. 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 Sesungguhnya Allah. La yuhibbu, dia tidak suka, al-musrifin, itu isim fa'il. Maf'ulun bih isim fa'il. Dari sudut kalimah, dia musrif menunjukkan pelaku, fa'il, isim fa'il. Nama yang melakukan dia panggil musrif. Musrif. Kalau seorang yang membazir kita panggil musrif. Kalau ramai, musrifin. Kalau perempuan, musrifat. Musrifat. Orang perempuan yang membazir. Tapi dia sebut musrifin, ini termasuk juga musrifat. Setiap ayat yang menyebut musrifin bukan bermakna laki je, termasuk perempuan. Sebab kenapa tak sebut perempuan sekali? Sebab perempuan ini di bawah tanggungan orang lelaki, suami, ayah.
adik-beradik lelaki. Maknanya kesalahan-kesalahan wanita tidak boleh dipisahkan dengan ibu ayah ataupun adik-beradik lelaki ataupun suami. Sebab itu disebut orang yang bertanggungjawab secara umumnya, wala yuhibbu al-musrifin. Okey, ayat ni ada 3 perkara setelah dipanggil. Pertama, 3 perintah, 3 perintah, 1 larangan dan sebab. Perintah pertama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Perintah kedua, kulu, makan. Yang ketiga, washrabu. Waw pada washrabu, boleh kita kira waw itu waw makna dan ataupun waw makna bersama. Waw makna dan ni maknanya makan dan minum. Makan kemudian minum. Tak boleh makan sekali dengan minum, bahaya. Nah, itu kalau kita jadikan waw ataf. Kalau waw ma'iyah, makan serta minum. Makan minum sekali. Biasanya kita ma'iyah kot. Tapi ma'iyah tu mungkin jarak. Ada orang kata kita makan lepas setengah jam baru minum. Itu mungkin waw ataf. Tapi tak boleh lama, sebab waw ini sesuatu yang menunjukkan tidak lama. Kalau dia kata kulu wa kulu thumma shrabu, itu kena makan, tak boleh minum lah. Ni waw ni boleh jadi minum serta makan sekali. Kalau tak boleh, itu tu maknanya tak boleh nak telan tu, kita boleh minum. Ataupun kita minum selepas tu pun boleh. Sebab waw ini mungkin dijadikan waw tartib. Waw tartib, makan kemudian minum. Wala tusrifun dalam bab mana? Israf. Wala tusrifun ni, kalau kita nak ataf pada makan minum saja, mungkin dekat boleh. Apakah kita israf ini berlaku dalam pakaian? Dalam pakaian, zina, kan? Larangan israf ini dalam pakaian, makanan dan minuman, ataupun wala tusrifu ni hanya dalam makan dan minum. Itu satu perkara perlu diambil kira. Kalau kita kata bahawa wala tusrifu ini melibatkan khudhu zinatakum, tak salah. Sebab semua ada waw. Semua ada waw. Khudhu zinatakum wa kulu. Nah, ada waw. Washrabu ada waw. Maknanya dia masih lagi boleh kita kaitkan dengan israf, pembaziran pada pakaian, melebihi, kan? Contohnya muslimah mari masjid pakai zina hiasan yang banyak, bahaya. Dah. Jadi jangan melampau. Pakai jelah yang menutup aurat, tapi jangan melampau. Melampau ni boleh jadi israf, boleh jadi kita pakai yang menampakkan israf juga. Ataupun pakaian menutup tapi bermegah-megah, mungkin israf juga. Sebab dilarang begitu pada 3 perkara ini ialah sebab pertama, Allah tak suka. Allah tak suka. Sebab lain tu boleh jadi bila Allah tak suka tu benda tak molek lah. Benda yang tidak sesuai. Lepas tu kita tengok ayat berikut. Itu sesalah. Ayat 32. Setelah Allah perintah begitu, ada isu-isu
isu masyarakat didedahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi jawab. Maka di dalam ayat 31, 32 ni ada qul. Qul ini ialah perintah Allah pada Nabi untuk jawab isu-isu berkaitan dengan pakaian yang diambil oleh hamba-hambanya dan makanan-makanan. Juga ayat 33, perkara yang diharamkan dalam kehidupan. Dan ayat yang ke-34 berkaitan dengan tempoh kita duduk di dunia ni. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakanlah wahai Muhammad. Bermakna katakanlah ni, kita kata qul ni dia punya nilai perintah kan. Allah perintah pada Nabi supaya Nabi sampai. Satu. Nilai yang kedua, kita kata qul ni selain dari perintah, nilai pendidikan. Qul, beritahu, didik. Didik. Ataupun maklum. Ataupun memberi maklumat kepada umat. Sebab ada perintah yang menunjukkan tidak wajib. Kan, ada perintah yang berbentuk wajib. Maka pendidikan itu perlu sekalikan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu yang nak Nabi sampaikan kepada kita ialah man harrama zinatallah. Siapa yang telah mengharamkan zinatallah, pakaian Allah, perhiasan Allah, zinatallah. Libas ni, pakaian ni ialah satu milik Allah. Kalau kita zinatallah, milik Allah. Pakaian yang kita pakai ini zinatallah, maknanya kalau kita terjemah idafah, pakaian Allah. Tak, zinata Allah dengan makna Allah yang punya. Allah yang punya. Dia keluarkan allati akhraja. Dialah yang mengeluarkan, ataupun akhraja ni menganugerahkan li ibadihi, bagi hamba-hambanya. Maknanya pakaian kita pakai ini adalah milik Allah juga. Selain daripada kita milik Allah, pakaian yang kita pakai pun dikatakan zinatullah. Wat tayyibat minar rizqi. Ini tadi dia kata kulu washrabu. Di sini dia sebut wat tayyibat. Kenapa? Seolah-olah makan minum itu mesti yang baik-baik, yang halal lagi tayyib, halal lagi baik, minar rizqi, daripada rezeki Allah. Baik, jadi tiba-tiba dah seolah-olah ayat ni isu zinatullah ini, maknanya kita pakai yang tutup aurat ni anugerah Allah. Satu, makanan-makanan yang halal lagi baik, yang dilarang israf itu. Dua, kalau ayat pertama tadi general, makan minum maknanya kita boleh hak bagus. Yang penting ada makanan minum. Makanan minuman kita minum, kita makan, kan? Tapi dalam ayat 32 dia stop sikit. Dia kata wattayyibat minar rizqi. Ini ada sedikit pengecualian dalam isu makan minum, cari hak tayyibat yang bagus. Maknanya dia tak sebut wal halal. Dia sebut at-tayyibat. Sebab nilai halal itu lebih tinggi. Dia sebut tayyibat. Maknanya selain daripada yang halal, dia adalah yang baik-baik. Habis situ perintah. Perintah yang kedua, qul hiya.
Hiya. Hiya itu dia tu untuk jamak. Tayyibat saja ke ataupun zinata. Jadi kalau kita tengok ini ada waw dah. Man harrama zinatallah wa tayyibat. Ada waw, maknanya hiya ini termasuk zinatallah dengan at-tayyibat. Maka tayyibat itu jamak, zinatallah itu dicampur dua tu dikatakan hiya. Kita tak guna huwa, kita guna hiya. Jadi itu semua zinatallah itu dan juga wat-tayyibat minar rizqi itu lilladzina amanu, bagi untuk bakli tu, untuk atau bagi orang-orang yang mereka itu telah beriman dalam hidup dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, secara khusus makanan minuman yang baik-baik, pakaian yang baik-baik itu secara khusus untuk orang-orang yang beriman di hari akhirat. Ini maknanya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kita nak faham macam mana tu? Hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Makna ni di dunia orang tu kena beriman, maka pakaian itu secara khusus untuk mereka. Maknanya zina at-tayyibat itu di akhirat orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat sebab dia akan ke neraka, dan tidak ada zina yang dia pakai di akhirat, apatah lagi at-tayyibat minar rizqi. Dia tak dapat. Kalau di akhirat untuk orang beriman semasa di dunia ni, dia akan dianugerahkan secara khusus, tidak kepada orang-orang yang kafir. Kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami terangkan, kami tafsilkan, fasal-fasalkan ayat-ayat tersebut. Liqaumin, bagi mana-mana kaum. Qaumin, tanwin tu kita boleh terjemahkan dengan kata qaumin, mana-mana kaum. Qaumi Melayu, qaumi Arab, qaumi Cina, boleh kita masukkan mengikut suasana, sebab Allah itlaqkan, Allah tak sebut secara khusus. Di qaumin ay qaumi Melayu, qaumi Arab, qaumi Sin, qaumi Hindi. Syaratnya ya'lamu, mereka itu mengetahui perkara-perkara yang disebut dalam ayat itu. Maknanya peranan ilmu itu penting dalam suasana-suasana kehidupan, sama ada dari sudut pakaian ataupun makan minum, yang boleh membawa kepada iman yang kuat di fil hayati dunia, dalam kehidupan ini. Kita makan, minum, pakaian, maknanya kita boleh pakai. Bila Allah kata berpakaian yang baik ke masjid, maknanya kita boleh, kita kena pakai juga pakaian yang baik di tempat-tempat lain. Tapi kebanyakan yang berlaku, kita tengok kalau kita pergi tempat lain kita pakai comel, pergi masjid kita pakai cepat-cepat, tak comel, itu tak kena. Begitu juga kita makan, disebut at-tayyibat, tak sebut halal. Makna itu sebab kebiasaan mereka makan yang halal bagi orang yang beriman. Selain daripada halal, dia kena tayyibat, halalan tayyibat. Gitu. Maknanya ada ayat begini yang dia tak sebut halal haram, dia sebut dalam ayat lain. Ada, cuma dia tambah nilai di sini, tayyibat, cari hak terbaik. Begitu juga pakaian,
ke masjid, dia tak sebut keluar, sebab secara automatik orang yang keluar pun akan berpakaian. Kalau masjid kena pakai baik, dekat luar lagilah, sebab masjid ni orang kata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar hubungan sesama kita, perlulah kita di bawah hablum minallah, minan nas, dengan pakaian yang menutup aurat juga. Ada orang setengah-setengah tu dia mari masjid je, dia pakaian tutup aurat. Dia kat rumah, dekat keluar dia tak tutup aurat, mari-mari semayang masjid. Dia tidak memahami tuntutan-tuntutan yang lain selain pada ayat ini. Tayyibat kan, tayyibat kita ambil makanan baik, kita tak ada halal haram, tak boleh juga. Walaupun di sini sebut wat tayyibat, sebab ayat lain ada sebut al halal wal haram kan. Bahkan ditambah dengan hadis-hadis Nabi, disyarah dengan hadis-hadis Nabi. Baik, itu dari sudut kebaikan yang kita kena terima, yang kita kena faham, yang kita kena laksanakan. Ayat yang ke-33, Qul innama, Qul yang ketiga di bawah khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Qul yang ketiga, innama harrama, innama sebenar-benarnya, harrama Rabbi, itu fa'il tu, Rabbi, asalnya Rabbi, telah mengharamkan oleh Tuhanku. Tuhanku tu rujuk pada Nabi lah asalnya. Maka ayat ini kalau sekarang kepada setiap kita lah, jumpa dengan siapa-siapa yang buat fawahish, kita kena beritahu, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, dosa-dosa besar, fahishah. Dosa diterjemah sini dosa-dosa besar, seperti zina dan lain-lain. Al-fawahish. Fawahish satu, jamak. Kalau satu dia panggil fahishah ataupun fahsya. Fahsya dalam ayat ada 3 kalimah, tuan-tuan perhati. Dalam ayat 28 kita tengok, wa idza fa'alu fahishatan. Fahisyah jamak dia fawahish. Kemudian qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Fahsya. Ada 3 kalimah di sini. Kita tengok fahisyah, fahsya, fawahish. Okey, fahsya dia kata terbitan. Kalau fahisyah isim fa'il, yang jahat-jahat. Al-fawahish jamak pada fahisyah. Fahsya ini kata terbitan, kejahatan. Kalau fahisyah yang jahat. Kalau kita kata al-a'ma al-fahisyah, kerja yang jahat. Kita tak kata al-amma al-fahsyah, al-fahisyah, ataupun sebut saja al-fawahish secara menyeluruh, dosa-dosa yang besar. Dan fawahish ni dia bukan macam dosa biasa, dzunub. Rabbana ighfir lana dzunubana. Fahisyah ni benda-benda yang kena bertaubat. Ma zahara minha, apa-apa yang zahir. Fahisyah zahar, orang jual arak jual itu dosa-dosa besar. Berzina ataupun benda-benda yang boleh membawa punca berzina, kena
mengharamkan seperti mana Allah mengharamkan. Wa ma batan, yang tak nampak. Al-fawahish al-zahirah, ma zahara, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa berat yang nampak dan dosa-dosa berat yang tak nampak yang dilakukan secara sembunyi. Wal itham, ini dosa-dosa biasa, isim. Dosa maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat tangan. Wal baghya bighairil haqq, baghya ni perbuatan yang melampaui batas agama bukan pada hak, bighairil haqq. Berapa dah tu? Fawahish ma zahara minha wa ma batan, satu. Wal ithma, dua. Wal baghya bighairil haqq, tiga. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, empat. Apa ni? Diharamkan kamu syirik dengan Allah. Ini dosa besar lah ni. Syirik dengan Allah sesuatu yang Allah tidak sekali-kali membenarkan, menurunkan dengannya satu alasan ataupun keterangan. Wa an taqulu, yang kelima, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, diharamkan kamu berkata atas Allah, ala Allah mana ala dinillah, tentang agama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Ini 5 perkara yang Allah haramkan dan dia termasuk fawahish juga. Kalau kita tengok harrama, innama harrama al-fawahish, secara umum kan. Fawahish itu apa dia? Ma zahara minha wa ma batan, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Semua haram. Kita nak buat, orang tak tengok, kita boleh buat, tak, sama haram. Wal isma, wal isma ni ataf kepada, dia sambung kepada al-fawahish. Wal baghya, mana kita dua lah, bi ghairil haqq, sekali lah tu. Wa an tusyriku, mana haram jugalah. Mana harrama rabbi an tusyriku billah, harrama rabbi an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultan. Wa harrama rabbi an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maknanya kalau kita tengok zahir gitu, ada berapa kali harrama tu berulang. Harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, satu. Harrama rabbi al-ithma, dua. Harrama rabbi al-baghya bighairil haqqi, tiga. Harrama rabbi an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, empat. Harrama rabbi an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu, lima. Lima. Bab pertama dosa-dosa besar, bab kedua dosa-dosa biasa, bab ketiga melampaui batas dalam perkara yang dilarang. Mana satu dua tu dosa, buat dosa, kita buat ni. Yang kedua melampaui hak orang lain. Yang ketiga syirik dengan Allah. Yang keempat syirik dengan Allah. Yang kelima berkaitan dengan ucapan-ucapan tanpa ilmu. Mana kalau kita tengok 5 ni melibatkan amar ma'ruf nahi munkar lah. Amar ma'ruf nahi munkar. Habis tu walikulli ummatin ajal. Ayat yang ke-34 ni dia nak cerita ajal di sini. Sebab ajal tu subjek, ajal itu mubtada. Maka dia nak cerita tentang mubtada, subjek. Nak cerita bukan likulli ummah, nak cerita ajalun. Ajal iaitu tempoh waktu dia berada. Ajal ni setiap umat. Umat ni apa makna?
Dalam ilmu bahasa, umat ni dengan makna seorang individu, dengan makna kumpulan, dengan makna umat besar. Nah, boleh dikatakan umat ini seorang individu je, macam Ibrahim. Digunakan umat dalam surah apa? Kana wa inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim seorang tu umat disebut. Ada disebut umat kepada kumpulan, ada disebut umat kepada umat yang besar. Jadi disebut sini wali kulli ummatin, sama ada umat itu berbentuk individu, sebab kalau individu pun bawah dia ada, kan, Ibrahim ada anak, ada isteri, apatah dia Nabi, dia jadi umat. Sebab disebut umat kerana di bawah dia ada tanggungjawab yang kalau salah orang di bawah dia, dia juga terlibat sekali. Fa idza jaa ajaluhum, itu hum pula, umat hum. Dia tak kata ha. Fa idza jaa ajaluhum, umat tu orang. Sebab tu dia guna ajaluhum. Hum tu untuk orang. Apabila datang kematian ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak mereka boleh meminta lewat. Yastakhirun, minta lewat. Sebab asalnya akhir, akhara, takhir, ta'akhara ni istakhara. Istakhara, minta dilewatkan. La yastakhirun, mereka tak boleh minta lewat. Lepas tu kita nak minta lewat tu, Allahumma tawil umruna, kan? Kita tidak minta lewat, kita minta panjang umur. Takut Allah pendek umur, sedangkan umur kita tu tak habis lagi. Ada. Biasanya begitu. Kita ni diberi umur panjang, ataupun ada hak tertentu yang telah ditentukan Allah. Kita tak dapat capai umur itu kerana sebab-sebab yang berlaku pada diri kita. Jadi mintalah Allah panjangkan umur mengikut apa yang Allah tentukan. Janganlah makan minum kami ini menyebabkan pendek umur. Janganlah pakaian zinah yang kami ambil ini menyebabkan pendek umur. Kadang-kadang kita makan minum melebihi itu membazir, wala tusrifu, dilarang. Kemudian ayat hari ini, ayat 34 dikaitkan dengan ajal. Kenapa? Seolah-olah makan minum yang israf itu boleh membawa kepada pendek umur, kan? Mungkinan juga dikaitkan ayat ini. Wala yastaqdimun, dan kita tak boleh minta untuk dicepatkan. Maknanya kalau orang banyak masalah, dia pun minta cepatlah aku mati, lebih baik. Tak boleh. Sebab Allah peruntukkan waktu pada kita itu ada sebab-sebabnya. Dalam keadaan kita bermasalah, tiba-tiba kita minta nak mati, tak boleh selesai masalah. Itu bahaya kepada kita. Sepatutnya kita minta waktu husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, kurniakan aku husnul khatimah, maknanya penghujung yang baik. Artinya di umur-umur akhir kita ni, kita tidak berdepan dengan apa-apa masalah yang besar yang menenangkan kita untuk bertemu dengan Allah di akhir umur. Gitu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba lihat, kita berhenti setiap hari ini ayat 34. Hari ini cuba ambil daripada ayat 26. Cuba tengok ya Bani Adam tu 3. Kan? 26 mengenai pakaian. 27 mengenai fitnah syaitan.
31 mengenai hiasan dan makan minum, khususnya saat pergi ke masjid. Cuba sebab semua dia panggil ya Bani Adam di sini. Cuba tadabbur atau perenungkan kaitan pakaian, kemudian fitnah syaitan, kemudian hiasan, makan minum. Seolah-olah libasan dan libas taqwa ini, sebab Allah kata dalam ayat 26 tu walibasut taqwa zalika khair. Maknanya dalam makan minum, dalam berpakaian, pertama kita kena jaga libasut taqwa. Yang kedua, ingat bahawa akan kita berdepan dengan fitnah-fitnah yang ditanamkan oleh syaitan dalam berpakaian, dalam makan minum. Makan minum ni termasuklah punca-punca yang menyebabkan kita boleh makan minum tu. Mungkin kita cari rezeki. Syaitan, rezeki itu sebelum makan minum mesti kena ada rezeki. Rezeki itu kita cari macam mana. Itu perkara-perkara yang boleh kita seolah-olah kita sekalikan daripada ayat 26 sampai ayat hari ini. Tak habis lagi tu. Ada lagi ya Bani Adam, besok kita jumpa insya-Allah dalam ayat 35. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Ini bab kita sesak dalam berpakaian, kita sesak dalam makan minum, maka datangkan kepada kita dengan Rasul untuk menerangkan. InsyaAllah dengan izin Allah kita tak boleh buat kesimpulan lagi. Ada lagi ya Bani Adam besok ni. Yang menariknya setiap ya Bani Adam ada penjelasan. Ada penjelasan. Semoga tuan-tuan balik cuba senaraikan daripada ya Bani Adam ayat 26 tu berapa perintah dan apa yang diperintah, berapa larangan dan apa yang dilarang. Tengok situ sebagai anak Adam kita ni, kita tengok boleh buat senarai yang diperintah, yang dilarang dan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Alasan Allah buat gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis